lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa. As-siyam datangnya daripada aktiviti orang-orang Arab jahiliyah, iaitu berupa training kepada kuda-kuda mereka untuk bertahan tanpa makanan. Kerana kuda ini tidaklah sifat kejadian asalnya sama macam ataupun mampu untuk menandingi unta yang lebih gagah tanpa makanan, berhari-hari bahkan boleh mencecah sebulan kalau di training. Namun unta itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai haiwan perang, maka dilatih kuda itu dengan latihan asyam, yakni tidak diberikan makanan, dibiarkan. Bahkan latihan paling berkesan adalah pada bulan Ramad. Ramad ini adalah bulan yang panas terik. Dia tidak ada bulan tertentu pada zaman dulu, sehinggalah orang menggelar pada bulan itu, yakni bulan yang panas itu, dengan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan ibadah ini sebagai as-siyam, yakni berpuasa, dengan beberapa syarat dan ketentuan, ketetapan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kelima-lima ayat tentang ibadah puasa. Dan sekarang sampailah ayat yang seterusnya, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Kalau kita imbas balik peristiwa nuzul Al-Quran, yang kita di Malaysia ambil cuti pada 17 Ramadan kalau tak silap saya. Namun 17 Ramadan itu bukanlah tarikh mutlak sebenarnya, bahkan agak tersasar untuk dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang ada. As well, kita kena tahu nuzul Al-Quran adalah nama lain bagi Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Maka ketahuilah nuzulul Quran itu juga adalah Lailatul Qadar. Maka dalam kebanyakan riwayat lebih masyhur dan lebih rajih, ianya berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan, dan ianya tidak berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ini hanyalah pendapat minoriti, bahkan hujahnya agak teruk dikritik. Namun tak apa, tarikh itu bukanlah keutamaan untuk menjadi kayu ukur. Seluruh bulan Ramadan itu adalah bulan keberkatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan turunnya Al-Quran dalam bulan itu membawa keberkatan kepada bulan Ramadan itu seluruhnya. It's not only kita nak fokus kepada Lailatul Qadar, bukan juga kita nak fokus kepada 10 malam terakhir, bahkan Ramadan itu seluruhnya adalah bulan yang penuh dengan keberkatan kerana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan unzila. Namun kita kena tahu bahawa unzila adalah perkataan yang merujuk kepada penurunan secara berperingkat. Dan peringkat pertamanya adalah pada wahyu yang pertama, nuzul Quran itulah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh mimpi-mimpi berupa mithlu falaqis subh, melihat cahaya-cahaya seperti subuh. Kemudian mimpi-mimpi ini mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahannuth, beribadah secara bersendiri di puncak Jabal Nur, di Ghar Hira. Jabal Nur tu nama baru tuan-tuan, di Makkah. Ada satu gunung, di puncaknya adanya Ghar Hira, satu susunan batu yang membentuk lubang
untuk dimasuki namanya Hira, di puncak satu bukit yang dinamakan sebagai Jabal Nur. Kenapa dinamakan sebagai Jabal Nur? Kerana di gunung itulah turunnya An-Nur, yakni malaikah yang diciptakan daripada cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikah dan juga Jibril, Ar-Ruh, pada malam itu dengan izin Tuhannya, biizni rabbihim min kulli amr, untuk menunaikan urusan Tuhannya, yakni menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Peristiwa ini adalah peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala merekodkan peristiwa ini dengan menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana padanya diturunkan Al-Quran yang pertama, yakni wahyu yang pertama. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran inilah yang menjadi hidayah, petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada dua function utama Al-Quran. Yang pertamanya adalah untuk menjadi hidayah, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan juga penerangan daripada petunjuk-petunjuk yang jelas di dalamnya. Maka ada banyak sebenarnya jawapan yang telah pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Al-Quran adalah primer source bagi kita semua umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan banyak hal tentang ibadah, tentang akidah, tentang keimanan, tentang pokok-pokok kebenaran dan juga yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang apakah fungsi Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman syahida minkum asyhara falyasum. Dan siapa yang melihat, bagi sesiapa yang melihat, faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang melihat anak bulan, falyasum, maka hendaklah dia wajib ke atasnya. Lam pada fal itu adalah lamul amr, tanda arahan kewajipan untuk dia berpuasa. Siapa yang tahu dah muncul dah anak bulan, maka dia wajib berpuasa. Dalam frasa sebelumnya, sebelum perkataan faman syahida, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Al-Quran itu adalah penjelasan daripada petunjuk wal furqan, dan yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan bahawa merujuk kepada ayat sebelumnya. Kalau kita tengok kepada ayat 183, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Maka kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan furqan, Al-Quran yang membezakan yang beriman dengan yang tidak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajipan ini hanya kepada orang yang nakkan iman. Maka orang yang meninggalkan kewajipan ini adalah orang yang meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan perintah ini adalah orang yang meninggalkan ketaatannya kepada Tuhan. Wa man kana maridan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada beberapa golongan yang tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan ibadah puasa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan. Siapa yang berada dalam keadaan uzur, sakit. Marid lebih jelas sebagai sakit. Dia terhalang kerana masalah kesihatan. Au ala safarin, ataupun dalam musafir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia itu menggantikannya dengan hari yang lainnya, yakni pada hari daripada bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala tak sebut mereka ini tidak perlu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan yang mereka ini terlepas daripada tanggungjawab ibadah ini. Kita kena faham konteks. Ini dinamakan sebagai i'jaz.
berbeza dengan ayat pada 184. 185 Allah hanya sebutkan golongan yang sakit ataupun golongan yang berada di atas perjalanan. Dia perlu untuk menggantikan pada hari-hari yang lain. Kerana pada 184 Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebutkan sekiranya ada di kalangan kalian yang sakit ataupun berada di atas perjalanan ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia boleh mengambil hari-hari yang lain pada bulan yang lain selain bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu untuk menggantikannya, maka hendaklah dia itu membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Ini adalah option, tidak berupa satu rukhsah yang mesti dipenuhi. Dia berbeza dengan kaedah rukhsah pada salat musafir. Dia berbeza kerana kalau kita lihat dalam peperangan Badar, Nabi SAW memberikan option, memberikan pilihan kepada muslimin untuk meneruskan puasa ataupun berbuka puasa. Dan saya dah pun terangkan bagaimana sekiranya kita berada dalam situasi ini, bagaimana untuk kita mulakan puasa kita dan kita hanya berbuka setelah kita benar-benar yakin yang kita memang tidak mampu untuk meneruskan. Bukannya pagi-pagi lagi dah makan nasi lemak, saya tak puasa hari ni. Tidak, itu bukan kaedah yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra. Allah Subhanahu wa taala mahukan kemudahan kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak mahukan kesusahan untuk kalian. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konteks kesusahan dan kemudahan. Kemudahan ini bukanlah kemudahan di dunia semata-mata. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan option, pilihan untuk seseorang itu berpuasa dan meneruskan puasanya, ataupun seseorang itu berpuasa dan menghentikan puasanya, dan kemudian bila dia tidak mampu untuk menggantikan puasanya pada bulan yang lain, mungkin atas sekatan masa dia mengandung, seorang wanita itu menyusukan anaknya secara berterusan, maka dia boleh untuk meninggalkan gantian puasa dengan membayar fidyah. Ini semua adalah bukan sahaja kemudahan di atas muka bumi, di atas dunia ketika hayat ni, tetapi juga kemudahan supaya tidak menjadi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya juga adalah kemudahan di akhirat. Dan begitu juga konteks kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sudut pelaksanaan yang mungkin membebankan ataupun mungkin sehingga membawa kepada penyakit yang mungkin menyebabkan kepada kematian. Ada orang dia puasa sampai pengsan, ada orang dia puasa sampai kena operate appendix dan seumpamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari sudut kesusahan di dunia ketika hayatnya, begitu juga kesusahan ketika dia menanggung hutang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiyamu ajzi bihi. Bagi orang yang berpuasa itu, akulah yang mengganjarinya. Dan ini sebenarnya adalah kaedah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan demi keringanan, kerana Allah Subhanahu wa taala mahukan keringanan itu menjadi sesuatu yang memudahkan para hamba-Nya. Walitukmilul iddah, dan untuk kalian menyempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Objektif untuk mencukupkan puasa, bilangan puasa ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyediakan option, pilihan dan solution, memudahkan dan tidak menyusahkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan ianya adalah untuk kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak bahagian yang saya dululah macam tak faham kenapa dalam ayat ini ibadah tertentu ataupun bila Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita kisah tertentu ataupun peringatan demi peringatan, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan sifat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa itu sebagai sesuatu yang menjadikan kalian membesarkan, mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kalian. Sehinggalah bila kita memperhalusi ibadah itu sendiri, saya sendirilah personally memperhalusi ibadah, kita dapati bahawa dengan menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang diwajibkan ke atas kita, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh generasi salaful ummah, generasi salafus saleh, mereka yang terdahulu yang saleh daripada kita, kita melihat
rupa-rupanya ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang sangat baik dalam melatih diri kita, menjadikan kita satu orang yang lebih sabar dan tenang, menjadikan kita ini banyak berehat daripada hal-hal dunia yang sebelumnya pada bulan lainnya kita sangat sibuk dengannya. Walaupun kita diuji dengan gosip-gosip artis ini kahwin lari, gosip artis ini lagi bergaduh dengan artis ini tak bayar payment, kita tak pun menyibukkan diri kita ke dalam cerita ini, insya-Allah, kerana kita berada dalam bulan yang penuh keberkatan dan kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan bila kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, at least tuan-tuan, ada satu bulan yang menjadikan kita ingat kepada Al-Quran, dan ada satu bulan yang menjadikan kita sibuk dengan Al-Quran, dan ada satu bulan yang menjadikan kita berhenti daripada kesibukan seketika untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehinggalah bila kita duduk di dalamnya, kita merasakan jiwa kita penuh dengan Al-Quran. Kita bangun pagi, kita sahur, kita salat subuh, kita baca Al-Quran. Tunggu berbuka puasa, kita baca Al-Quran. Lepas salat isyak, kita salat tarawih, kita dengar imam baca Al-Quran. Hal-hal ini menjadikan kita sebenarnya sedang mengubati hati kita. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ubat terbaik untuk semua orang terhadap apa-apa penyakit tubuh badan secara fizikal dengan berpuasa. Maka dengan nikmat ini, kita menyedari bahawa inilah dia kebesaran Tuhan terhadap hamba-Nya, dan ianya bukanlah sesuatu yang menyiksa kita secara zahir yang kita boleh lihat, dan ianya merupakan satu penyiksaan kepada seseorang yang merasa berat dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi dia. Dia akan merasa berat walaupun hanya dengan menyebutkan astaghfirullah, walaupun hanya dengan menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, ada orang dia sampai tahap bila satu orang hamba, satu orang saudaranya menyebutkan kalimah-kalimah membesarkan Tuhan, ada orang sehingga melabel, tu saja tu nak acah-acah jadi ustaz, nak acah-acah jadi ustazah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka marad, sakit, fazadahumullahu marada, dan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi penyakit dalam hatinya. Bila dia itu telah pun keras hatinya, busuk jiwanya, maka dia akan melihat kebaikan-kebaikan ini sebagai satu perkara yang jijik, bahkan beban bagi dirinya. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada hal ini. Dan bagi seorang Muslim, apabila kita mengerjakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, as simple as salat, tuan-tuan. Bila kita salat, lepas selesai salat, kita rasa lapang dia lain. Kita tahu kita telah pun menunaikan perintah Tuhan yang Maha Agung. Di saat kita boleh pergi kerja dan kita boleh cakap elok-elok, kita boleh tunaikan tuntutan bos kita. Kita balik rumah sebagai seorang isteri, kita boleh menunaikan tanggungjawab, tugas dan amanah kepada seorang suami, menjalankan peranan utama sebagai seorang isteri. Bagaimana pula halnya kita dengan tuntutan Tuhan terhadap kita? Maka apabila kita menyelesaikan dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh rasa kesyukuran, kita akan rasa betapa lapangnya dada kita Allah Subhanahu Wa Taala susunkan untuk kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kalian membesarkan Allah di atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian, yakni dengan ibadah ini, dengan Al-Quran dan kemuliaan bulan Ramadan ini, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u